Okey, baik. Terima kasih Hana dengan perkembangan cerita pagi daripada Negeri Sembilan. Dan seterusnya penonton, kita nak bercakap berkenaan satu lagi topik yang menarik, iaitu berkenaan sistem tempat letak kereta automatik yang mungkin menjadi solusi untuk menyelamatkan kereta di musim banjir. Jadi pada hari ini 3 orang tetamu yang kita bawakan di studio pada pagi ini. Yang pertama Datuk Seri Dr. Muhammad Isa bin Haji Kasim, perunding, dan juga 2 orang jurutera, Muhammad Izwan Zulkifli dan juga Muhammad Najahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dulu kalau anda berkesempatan 3 tahun lepas ni Datuk Seri, kita pernah berkesempatan untuk bercerita berkenaan dengan sistem tempat letak parking automatik ini. Jadi hari kita ingin kongsikan kembali bagaimana sebenarnya sistem ini berfungsi dan juga memberi manfaat untuk anda di luar sana. Jadi Datuk Seri, mungkin pengenalan terlebih dahulu berkenaan dengan sistem berparkir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya banyak-banyak ucapkan terima kasih pada SPM, ya, ini kali kedua menjemput kami. Terima kasih banyak yang memberi pendedahan kepada kami untuk expose lagi tentang kita punya automated parking. Dan kita dapat nusa yang sama juga selepas 3 tahun, insyaAllah. Ya, Alhamdulillah, sambutan yang kita terima pada hari ini, di mana automated parking ini dah dikenal oleh seluruh orang, dan banyak mereka telah mencuba parking kita di Jalan Tun Razak. Dan kita rasa berbanggalah, kan, orang Melayu yang pertama, orang Islam ni dapat mendirikan parking sebegitu rupa lah. Jadi sambutan Alhamdulillah very good. Ya. Dan sekarang kita pun dah pergi ke negara luar, ya, daripada Malaysia dan juga daripada dalam negara lah. Okey, Datuk, mungkin mereka di luar sana ataupun kami sendiri tidak dapat membayangkan bagaimana kawasan bangunan sebesar ini boleh menjadi satu lot parking yang boleh memuatkan kereta yang sangat banyak. Jadi Datuk, kongsikan bagaimana sistemnya dengan bahasa laras bahasa yang orang ramai boleh faham, mudah faham berkenaan dengan sistem parking automatik ini. Jadi itulah orang tu kelebihan daripada automated parking system kita. Ya, dia hanya memerlukan tanah yang kecil, tak perlu besar, sebab kita memerlukan ruang ke atas. Jadi kita erect ke atas. Jadi itulah kawasan yang kita perlukan. Jadi tak perlu tanah yang besar-besar, tak dalam bazir tanah yang besar-besar. Ya. Contoh dalam RTM ni pun sekali kan, kita perlu tanah yang besar-besar dan kita boleh erect. Sebab dia 8 kali 8 meter saja kita boleh naik lebih kurang dalam 100 biji kereta. Ya, jadi itulah orang tu kelebihan yang kita ada lah. Dengan teknologi kita, ya, tak payah nak cari kereta lagi, nak naik satu tingkat ke satu tingkat. You just masuk, dia park car dan you go out. Ya, macam itulah cerita dia, kan. Jadi memang perlu diguna pakai untuk keseluruhannya lah di dalam negara kita ni, insyaAllah. Sangat mudah dari segi fungsinya, sangat memudahkan pengguna, dan juga dalam situasi banjir mungkin boleh menyelamatkan kereta dalam situasi berikut. Jadi kita lihat dalam situasi semasa sekarang ini sangat penting untuk kita aplikasikan sistem berparkir seperti yang Datuk Seri nyatakan itu. Jadi adakah ianya itu telah diguna pakai oleh agensi kerajaan ataupun syarikat-syarikat swasta, khususnya di Lembah Kelang, Datuk Seri? Jadi itulah yang kita ambil masa lama juga untuk promote ni, kan. Jadi dalam masa-masa promotion, jadi tempat yang perlu dipakai itu banyak, seperti hospital, tempat-tempat lain tu, tempat-tempat yang public area, no? Jadi tapi ada sedikit masalah di mana mungkin mereka mengatakan mahal produk ni, ya. Lepas tu mereka mengatakan ada birokrasi yang lain yang harus kita tempatkan lah. Jadi patutnya kita dah guna meluas seperti negara-negara lain, untuk menjalankan segala masalah. Bila kita lihat situasi pembangunan kita juga, keperluan parking automatik ni meningkatlah sebenarnya. Ini gambaran kita berikan kepada anda bagaimana sebenarnya mungkin sekilas pandang rupa di dalam bentuk bangunan. Jadi mungkin perincian lebih lanjut Iswan boleh kongsikan dengan penonton hari ini. Baik, untuk tower parking tu kita ada 4 tower. Untuk bangunan warna merah tu kita panggil tower parking. So dalam tower parking tu kita ada 4 tower. Satu tower kita ada 48 bay. So maksudnya kita ada 24 tingkat. Sebab dia macam horizontal macam ni ke atas. So untuk saiz seperti itu kita boleh muat sebanyak 184 bay. So maksudnya dengan hanya saiz yang begitu kita boleh muatkan sebanyak 184 bay ke atas macam tu. Dan dia ada bahagi-bahagi antara kereta MPV dan juga kereta yang sedan. Dia ada beza-beza dia. Itu berkenaan perincian bagi sistem berparkir automatik inilah. Jadi Najih, sebagai seorang jurutera, mungkin boleh terangkan kepada penonton kelebihan parking automatik ini berbanding dengan parking biasa dekat luar sana. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita melihatkan sekarang ini situasi banjir. Jadi parking, bila kita nampak kereta-kereta semua diterenggami air.
Jadi parking automated car parking system kami MAPS dilengkapkan dengan tower yang tidak akan dimasuki air. Oh, okey. Tak masuk air. Dan apabila dinaik atas tu confirm lah air takkan masuk. Jadi kami juga ada multi level parking. Multi level parking di mana multi level parking ini boleh meletakkan kereta di bay yang bahagian atas dan digunakan sistem puzzle. Jadi apabila banjir sahaja kita boleh naikkan kereta itu naik ke atas. Wow. Jadi di situ boleh selamatkan daripada banjir. Juga kami tahan 6 skala Richter. Wow. Gempa bumi. Gempa bumi. 6 skala Richter. 6 skala Richter. Dia dicipta kebaikannya parking ni adalah dia dapat tahan gempa bumi 6 skala Richter dan juga untuk banjir pun memang dia kalis lah, dia ada emergency site yang dekat situ. Wow. Jadi ada lain-lain lagi lah kan. Kita adakan juga untuk orang cacat, lepas tu boleh charge kereta yang ada electric car, kita can charge there dan sebagainya. Kita ada a few type of the parking. Ya, terutamanya macam kita ada untuk motorcycle juga, kita ada juga untuk underground, multi level, untuk normal time parking. Macam je kita ada a few type of thing lah. Itu yang kita develop sekarang dekat kita punya company Maps lah. Kan untuk future using lah. Macam Izwan sendiri kan, bila jurutera ni dia akan terlibat dengan operasi penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi untuk kita memastikan agar sistem ni sentiasa berfungsi dengan lancar, sebab kita berhadapan dengan pelanggan ni, kalau kereta tak dapat sekejap lagi kan viral pula dekat media sosial. Jadi Izwan boleh kongsikan dari sudut penyelenggaraan tu bagaimana proses yang perlu dilalui? Okey, baik. Daripada segi maintenance and services, kami MA Best Services Sdn Bhd merupakan anak syarikat kepada MA Intelligent Holding. So kami menjalankan semua aktiviti yang berkaitan dengan operasi services dan also maintenance yang berkaitan dengan automated car parking system kita. Jadi untuk pengetahuan semua, kami menjalankan inspection secara harian. Ada yang secara harian, ada yang secara mingguan, ada yang secara bulanan dan juga ada yang secara tahunan. Dan ini juga merupakan requirement daripada pihak JKKP, iaitu Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Dan ia merupakan tanggungjawab kami lah untuk memastikan automated car parking system itu dalam keadaan selamat dan baik digunakan untuk semua pelanggan kami. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah, setakat daripada perubahan kami 2017 hingga sekarang, tidak ada lagi kemalangan yang menyebabkan merosakkan kereta pelanggan kami. Alhamdulillah. Dan kita lihat dari sudut sistem berparkir ini, ia sangat efisien lah, boleh kita katakan, khususnya di bandar-bandar besar yang mempunyai kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Jadi dari segi perancangan jangka masa panjang, Najib mungkin boleh kongsikan bagaimana untuk kita memastikan sistem berparkir ini akan terus relevan, mungkin akan terus diguna pakai di bandar-bandar besar sepasnya. Okey, baik. Untuk jangka masa panjang, parkir MAPS ni, MA Parking System, akan dilokalisasikan di Malaysia. Iaitu kami di MA Build Engineering Sdn Bhd, salah satu anak syarikat daripada MAIH Holding. Iaitu kami sudah ada satu factory di Semenyih, dan di situ kami akan menghilangkan semua produk-produk MA Parking System. Di situ juga kami ambil teknologi daripada Jepun. Di mana kami akan buat reverse engineering, research and development. Kami ada design team. Di situ kami akan buat semua structure, part-part, sistem-sistem mekanikal, semua akan diproduskan di kilang tersebut. Kita boleh lihat dalam gambar tersebut. Jadi sebab daripada itu, parking ini kami ada tower parking multi level dan semua akan dihilangkan di Semenyih tersebut. Okey, maksudnya kajian itu turut dilaksanakan oleh rakyat tempatan sendiri. Jadi ini satu kata kejayaan yang begitu membanggakan. Dan saya difahamkan parking ini bukan berada di Malaysia sahaja. Malah di luar negara juga turut dibina sekali. Jadi bagaimana Datuk Seri boleh kongsikan kejayaan MAP sendiri setakat ini? Kita of course kita sebelum ini pun kita buat research yang very long, ya. Jadi lebih kurang dalam 12 tahun, ya. Di 4-5 tahun kita buat research bagaimana produk ni boleh masuk ke dalam negara kita, termasuk dengan custom clearance, security dan sebagainya. Jadi alhamdulillah at the end MAPS Parking berjaya menerusi semua ni dan kita dapat bina seperti contoh pilot project kita di Jalan Tun Razak. Jadi daripada segi itu teknologi of course kita absorb daripada Jepun, teknologi dia. Jadi kita cuba belajar, kita cuba localize kan. Kita cuba nak buat made in
Malaysia contohnya kan. Jadi untuk anak-anak muda macam sekarang ini dia ada bagian maintenance baju ni. Bagian manufacturing. Jadi kita ada different company. Jadi mereka inilah yang akan melakukan semua aktiviti seperti absorb teknologi dan sebagainya, dan kita nak buat produk untuk kita punya Malaysia sesuai dengan keadaan cuaca kita. Contoh, kita kena tahan panas, kita kena tahan hujan yang banyak dengan banjir dan sebagainya. Itu yang kita akan buat. Jadi benda-benda ni juga kita telah berkongsi dengan pihak-pihak luar seperti Jakarta, Indonesia, di negara-negara ASEAN yang lain kan. Jadi mereka mengalami yang sama. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita dah pergi ke sana, termasuk negara-negara seperti Middle East juga kan. Jadi untuk sesuaikan model tu, kita buat research di mana kita gunakan. Contoh yang terbaru hanya di Malaysia saja. Ya, kita adakan application. Jadi kita boleh duduk rumah, boleh book parking setiap nak ke bandar. You tak payah nak pergi bandar cari-cari kereta, tak payah. You book yourself. Bila you dah book kereta, pukul berapa you nak pergi, application kita akan tulis, dia dah pergi tu, parking dah ready untuk dia. Kan, jadi dia jadi kita moden kan. Ini Jepun pun tak ada. Ya, hanya di Malaysia kita implement yang terbaru. Ya. Itu yang akan jadi dengan kita. Kita boleh cuba lepas ni Munawar. Kita ke Kuala Lumpur, Datuk Seri. Apa nama apps tu, kita booking terus lagi pukul 12 kita pergi ke KL. Selesai masalah. Tak perlu pergi pening. Macam sekarang dalam gambar tadi ya, di mana banyak tempat masalah banjir kan, ya. Jadi kita tengok habis kereta tak dapat diselamatkan. Jadi macam kita tengok dekat gambar sekarang tu, ada setengah tempat tu kita sediakan bertingkat, 2 tingkat, 3 tingkat kan. Jadi insya-Allah benda tu tak akan kita dapat menyelesaikanlah kurang-kurangnya 90% daripada masalah banjir. Kan, itu tenggelam semua kan. Dia bila yang di bawah tu kan banjir air datang, kita boleh puzzle, kita boleh naikkan ke atas. Jadi selamatlah kita tu. Tetap pada ketinggian mana yang kita nak. Kalau tahu exactly you boleh naik sampai 100 tingkat kan. Jadi itu kelebihan dia. Jadi kita nak rakyat semua ya, Malaysia, pihak kerajaan dan sebagainya mengubah kepada cara parking yang begini, lagi efisien, lagi untuk keselamatan dan sebagainya. Very good lah. Seperti yang Datuk Seri nyatakan, sangat efisien dari sudut keselamatan dan juga dari sudut pelbagai faktor lah, melihat daripada situasi semasa negara kita, khususnya bila kita bercakap berkenaan banjir, sangat selamatlah untuk kita meletakkan kenderaan di situ. Jadi Datuk Seri, apa antara sasaran bagi pihak Datuk Seri sendiri untuk mewujudkan lebih banyak lagi sistem berparking seperti ini, bukan saja di dalam negara seperti Datuk Seri nyatakan lagi, mungkin nak mengembangkan sayap lebih kepada negara-negara luar seperti negara jiran Datuk Seri. Jadi yang penting exposure dari pihak kerajaan lah kan, tempat-tempat seperti hospital, tempat-tempat seperti tempat government place kan, patut mengguna benda ni. Kita tengok dekat Putrajaya pun very congested dengan parking kan. Jadi mereka harus cuba. Jadi kita kena, masalah saya ni saya perlukan mereka tu kena compare apple and apple. Jangan comparekan parking kami ni dengan open parking biasa. Of course rate they going to be different lah. Kita pakai automated, pakai insurance, kita ada semua covered everything kan. Jadi kita nak mereka mengetahui bahawa dari segi efisiensi itu dengan segi teknologi itu berbayar, jadi agak mahal sedikit. Itu pun tak mahal. Kalau pergi dekat tempat kita sekarang, kita buat promotion pandemik hanya RM10 per day. Kan? Orang lain mungkin RM12, RM8, tapi tak different pun. Tapi kita ada cover insurance, kita ada cover semua security, kita ada semua penjagaan yang baik. Jadi untuk seluruh negara tu insya-Allah kita juga mereka juga memerlukan parking juga. Jadi kita cuba nak bekerjasama dengan mereka insya-Allah. Ni lepas pandemik pun kita dipanggil untuk ke Indonesia untuk continue lagi apa yang terjadi. Okey, Indonesia pun tak jauh bezalah daripada kita situasi situasi dia dengan banjir. Okey, kalau macam Izzuan sendiri, apa antara kelebihan lain parking automated ni yang kalau Izzuan boleh kongsikan? Baik, untuk bagi saya kelebihan yang paling utama, yang paling nampak adalah daripada segi sizing lah. Daripada segi sizing dan daripada segi kalau berlakunya bencana dan sebagainya. Jadi bila daripada segi sizing itu kita hanya memerlukan beberapa meter untuk daripada contoh satu parking itu kita boleh letak 3 kereta sahaja. Tapi bila kita menaikkan tower parking itu kita boleh masukkan sebanyak 184 kereta. Which is dia boleh menunjukkan kita punya space efficiency di situ. Seperti yang dalam gambar yang kita dapat lihat tu, daripada 3 parking kita boleh menaikkan sebanyak 184 parking dan dia depends pada customer punya requirement
requirement lah. Kita boleh design dia macam mana yang kita nak macam tu. Okay. So no valet parking lah. Ada. Jadi kita ada buat valet juga. Oh, okay. Jadi orang yang macam dekat Jalan Tun Razak tu, orang nak pergi American Embassy semua tu, dia tak tempat nak parking, dia just leave it there, kita akan bawa masuk. So valet ni harga dia berlainan sikit lah, sama macam tempat lain pun. Lebih kurang RM25 per hour. Kita do that untuk parking dia. Okey, Najib, sebagai anak muda, jurutera muda yang terlibat dengan sistem berparking yang sangat moden ini, jadi apa perasaan yang boleh kita gambarkan sebagai seorang anak Malaysia, kita boleh mewujudkan satu sistem berparking yang mungkin macam Datuk Seri nyatakan, kita nak kembangkan lagi ke negara-negara luar seperti negara jiran Indonesia. Jadi bagaimana dari segi reaksi pengguna bagi parking automatik ini? Okey, jadi dari segi reaksi perasaan macam mana parking automated ni boleh nak berkembang di masa hadapan. Jadi kami yang berada di tim MABE ni sangat berasa teruja, excited untuk run kita punya manufacturing. Dan selepas ini memang kita akan all out. Kita akan keluar sehabis baik untuk manufacture yang kita punya projek yang akan datang, iaitu banyak antaranya yang ada di Penang, Kedah dan sebagainya tempat di luar negara dan sebagainya. Jadi bermula di Semenyih itu, kita akan berkembang ke luar negara dan seterusnya, insyaAllah. Pengeluaran sekarang okey lah. Yalah, pandemik kan, mesti punya staff ada. Pandemik ni is a good because apa, dia tak ada person contact di antara each other. You masuk kereta parking dan kita pergi. Kalau konvensional biasa, you nak kena cari parking, lepas tu you nak kena jumpa orang, lepas semua tu dia ada contact dekat situ. Jadi kita masa pandemik kita running full. Semua orang suka parking dekat tempat kita kerana dia tak ada kita hanya ada seorang penjaga, dia masuk, dia guna sistem dan dia masuk kereta, dia ambil. Bayar pun kita operasi online, jadi tak perlu ada aktiviti yang bersangkut dengan di antara satu sama lain. Jadi kilangnya dah bersedialah untuk menerima permintaan yang bakal melambung tinggi selepas ini. Bagaimana jaminan daripada Najib sendiri, daripada mereka yang berada di perkilangan di Semenyih sebagainya? Okey, jadi insyaAllah kami sedang berusaha untuk mempergiatkan lagi kami punya pengeluaran. Jadi iaitu kami sekarang sedang di situ kami produce maksudnya plate datang, bending, kita ada cutting machine. Di situ semua kami telah dapatkan semua infrastruktur yang cukup lah, mesin-mesin dan sebagainya. Dan di situ kita akan go all out dan untuk pengeluaran memang selepas ini memang saya tak menang tangan lah untuk keluaran itu. Kira senang lah bila ada permintaan kan. Selalunya kalau bila ada sistem begini, kadang-kadang kilangnya di luar negara, di China ke contohnya, akan makan masa. Tapi ni bila kita buat sendiri di sini, ia akan meningkatkan value-nya lah untuk mereka yang ingin buat tempahan. Tapi nak tambah sikit. Tapi untuk demand, macam kita kata ke Indonesia is very big. 200 juta lebih penduduk dia dengan kereta 4 biji. Kita tak dapat menampung semua tu. Jadi of course kita akan joint venture dengan manufacturer dekat sana. Kita akan control teknologi dan kita develop. Macam di Middle East juga, ya, kita kena pasti di Turki sebuah manufacturer, kita boleh manufacture dekat sana. Itu untuk sampai those market lah, Middle East market. Lepas tu Indonesia untuk that market. Malaysia ni kita jadi hub teknologi. Maksud made in Malaysia punya produk untuk supply ke semua branding lah. Itu sudah pasti satu situasi atau perkara yang boleh kita aplikasikan dan ini perancangan akan datang difahamkan Datuk Seri. Kalau boleh kita kongsikan kepada penonton. Ini merupakan teknologi design oleh anak tempatan kita. Teknologi pun anak tempatan kita. Jepun pun tak ada lagi, seluruh dunia pun tak ada lagi. Dia akan masuk konsep yang very cantik. Orang tengok bangunan tu, orang kata betul ke parking itu dalam tu ada parking. Jadi kita ada 2 tempat yang diberi proposal sekarang di Bukit Bintang yang sebelahan dengan Times Square dan juga dengan Park Royal Hotel. Kita akan dirikan konsep. Konsep dia cantik. Sangat cantik. Teknologi dia pun canggih. Lepas tu dia punya sistem dia pun the latest system dengan application dan sebagainya. That is the first in the world. Wow, yang the kita first buat in the world. Pertama di dunia. Kita harap kata Dubai ke apa ke dapat mengambil contoh ni dan kita boleh design dan kita boleh hantar ke sana. Ini design semua ni tempatan. Collaboration dengan kita
punya semua guna-guna tempatan punya apa tu teknologi. Ya. Okay. Datuk ada Facebook ke yang apa kita punya penonton ikuti? Kita di depan ni nanti dah boleh nampak kita ada Facebook, kita ada IG kita. Ada IG. Yang dipamerkan sekarang ni. Ada IG kita, Facebook kita, website kita. Boleh layarilah di sana insya-Allah. Ya. Maklumat lanjut boleh dapatkan di Instagram ada, Twitter ada, Facebook, website, YouTube, semua platform ada. Lagi lah tempat kata tak ada tu ada disediakan. Datuk Seri, bila dijangka siap bangunan tadi yang cantik tadi? Itu kalau tidak ada halangan kita akan owner dia is a Times Square. Jadi kita nak kena berbincang dan insya-Allah pada tahun hadapan kita dah start dapat. Dia jadi satu mercu tanda yang canggih dan juga dapat menyelesaikan parking di bandaraya macam Kuala Lumpur di Sungai Wang area dan sebagainya. Insya-Allah. Terima kasih Datuk Seri Izzuan dan juga Najib bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan sistem berparkir automatik ini. Kita nak bawa anda untuk ke Map Malaysia untuk kita tinjau ramalan cuaca hari ini bersama dengan rakan penyampai di sana. Saksikan.